Assalamualaikum, yo Ashminna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 167. Yang mana untuk dalam chapter kali ni memang tak relax bro. Memang cukup-cukup hype selepas satu lagi epic moment yang telah diberikan oleh Yusuke Murata untuk dalam chapter kali ni. Kita dapat tengok untuk dalam chapter 166 memang totally full action pertarungan di antara Blast menentang Ewa Kangaroo. Malah apa yang membuatkan chapter 166 memang hype gila babeng selepas Garou dia pergi buat hal tau. Yang mana Garou telah pun menyerang Genos hingga kan core milik Genos telah pun terpisah dari tubuh beliau. Dan tak lama lepas tu Saitama pun apa lagi kan, bila dah ada orang sentuh anak murid kesayangan dia, Saitama pun mengamuk lah. Saitama pun tak tunggu apa, dia terus menuju untuk menyerang Garou menggunakan serangan Killer Move Serious Punch. Tapi Garou tak gentar pun dengan serangan yang telah dilakukan oleh Saitama. Malah Garou pun telah counter balik serangan tersebut dengan Garou telah copy serangan Serious Punch. Jadi apakah yang akan berlaku untuk dalam pertarungan tersebut? Adakah Blast akan sempat untuk memindahkan mereka berdua ke tempat yang lain untuk meneruskan pertarungan, ataupun bumi akan menerima impak yang cukup besar hasil dari serangan tersebut? Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 167 yang bertajuk I.O. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni memang totally fokus pertarungan yang cukup epic di antara Saitama menentang Ewa Kangaroo, dan ada ayat opposing each other polar opposite fist. Chapter 167 bermula dengan situasi semasa serangan Killer Move Series yang telah dilancarkan oleh Saitama dan ditiru oleh Garou bertembung antara satu sama lain. Jadi Blast pun tak tunggu apalah. Blast telah memainkan peranan yang cukup besar untuk memindahkan mereka bertiga ke tempat yang lain, disebabkan Blast tahu hasil daripada energi serangan yang telah dilancarkan oleh Saitama dan juga Garou boleh menyebabkan bumi hancur. Tapi malangnya selepas dia Blast telah membuka portal dimensi untuk memindahkan mereka bertiga ke ruang angkasa, disebabkan terlalu hebatnya hasil impak daripada pertembungan serangan di antara mereka berdua telah menyebabkan Blast tercampak jauh dari sana. Lalu Blast pun ada cakap lah, bahaya ni, kalau benda ni berterusan, Gate tak akan mampu untuk bertahan. Aku kena lakukan sesuatu untuk menghalang dari perkara yang lebih teruk berlaku terhadap bumi. Jadi suatu Blast baru je nak all out menggunakan segala tenaga yang dia ada untuk menghalang impak serangan dari Saitama dan juga Garou. Tak lama lepas tu pun akhirnya anggota-anggota kumpulan Blast telah pun muncul kat sana untuk membantu Blast. Malah apa yang lagi menariknya dekat sini, selepas ada salah seorang anggota dari tim Blast ada cakap, aku tak sangka rupanya selain dari engkau ada lagi hero yang mampu untuk bagi tentangan dekat kuasa pemusnah dari LNG. Siapa orang tu? Jadi lepas dari itu pun 3 orang daripada anggota kumpulan Blast yang telah muncul kat sana telah pun membantu Blast untuk memindahkan Saitama dan juga Garou ke dimensi yang lain bagi mengelak daripada perkara yang lebih teruk berlaku. Tapi malangnya sewaktu diorang hampir je berjaya untuk memindahkan mereka ke tempat yang lain, kelihatan seakan ada satu sinaran yang telah terpancar pergi ke tempat yang lain. Dan lepas dari itu pun telah berlakunya satu letupan yang cukup luar biasa di ruang angkasa berhampiran dengan bumi. Tapi dalam masa yang sama, ada satu lagi benda yang cukup menarik perhatian kita untuk dalam chapter kali ni tau. Yang mana kalau korang perhatikan betul-betul dekat bahagian bulan, seakan ada satu entiti yang sedang berada dalam perut bulan. Ada dalam bulan selepas kelihatan Yusuke Murata telah pun menggambarkan seakan ada bentuk bahagian belakang yang dipercayai tubuh tersebut merupakan tubuh dari LNG. Jadi part ni memang menguatkan lagi lah teori yang berkemungkinan besar LNG bukannya ada satu je, tapi rupanya LNG ada lebih dari satu. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, aku akan cuba untuk buat satu video khas teori dan borakkan lebih detail part-part yang cukup penting yang telah ditunjukkan untuk dalam chapter kali ni. So sekarang ni kita just fokus je dulu apa yang sedang berlaku untuk dalam pertarungan di antara Saitama menentang Ewa Kangaroo. Okay? So rupanya memang betul, Blast dengan anggota seperjuangan dia gagal untuk memindahkan Garou dan juga Saitama ke dimensi yang lain. Yang mana rupanya Saitama dengan Garou telah pun tercampak dekat sebuah planet yang dipercayai mereka sedang berada dekat sebuah orbit yang bernama I.O. berhampiran dengan Jupiter. Secara jujur kan, sebenarnya aku pun tak adalah pandai sangat pasal bab-bab planet ni. Tapi bila aku buat research sikit pasal planet I.O. dekat Wikipedia, rupanya saiz orbit I.O. ni lebih besar sikit dari bulan yang kita nampak dari bumi. Dan ianya juga merupakan salah satu bulan yang berhampiran dengan Jupiter. Tapi aku nak minta maaf sangat tau kalau faktanya aku cakap ni salah ke apa. Sebabnya aku kurang main sikit pasal planet-planet ni. Jadi kepada sesiapa yang lebih tahu fakta berkaitan pasal planet I.O., korang boleh je share kat ruangan komen, ok? InsyaAllah komen yang paling menarik aku akan pinkan nanti dekat
dekat ruangan komen. Jadi bila diorang dah tercampak dekat sana, Saitama pun tanyalah, kita ada dekat mana ni? Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Lalu Garo pun cakap, tak mungkin, tu bukan ke Jupiter. Dan Saitama pun balas lah, aku rasa benda ni macam deja vu lah. Sebabnya dulu kan Saitama pernah tercampak dekat bulan sewaktu berhadapan dengan Boros. So Saitama pun rasa macam benda yang sama lah pernah berlaku sebelum ni kan. Tapi Saitama tak kisah pun pasal semua tu. Sebabnya Garo jangan bawa lupa pula. Ingat orang dah tercampak jauh sampaikan dekat planet Jupiter, hati Saitama akan lembut balik lah. Memang silap lah jawabnya. Kau dah salah pilih lawan. Saitama memang angin gila lah dekat Garo. Dengan Saitama cakap, kalau macam ni lagi bagus lah. Aku boleh gunakan kekuatan penuh aku untuk berhadapan dengan kau. Tapi dalam masa yang sama Garo ada cakap, dia ni memang ada level. Dia ni betul-betul manusia ke? Lalu Saitama pun ada cakap lagi, akhirnya setelah sekian lama aku dapat juga apa yang aku mahukan. Tapi malangnya aku tak rasa excited langsung pun sekarang ni. Dan Saitama pun terus dia menyimpan core milik Janus dekat dalam baju dia. Tapi bila Saitama fikir-fikirkan balik, nanti kalau baju dia terkoyak, terjatuhlah pula kan core milik Janus tu. Jadi Saitama pun buat keputusan untuk dia pegang kuat-kuat core milik Janus tu dekat tangan dia. Tapi lepas dari itu pun Garo cakap lah dekat Saitama, hey botak, kau tahu sekarang ni kita dekat mana? Aku yakin sangat sekarang ni kita sedang berada dekat Jupiter. Aku pun sebenarnya tak tahu apa yang telah berlaku. Tapi aku rasa sekarang ni better kita fikirkan dulu macam mana cara kita nak balik ke bumi. Tapi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Saitama terus dia menyuruh Garo untuk diam. Dan Saitama cakap lagi dalam keadaan dia tengah serius, memang tengah tak bagi mukanya lah dekat Garo. Benda tu boleh je aku fikirkan selepas aku dah bantai kau. Sekarang ni cepatlah datang sini. Aku hanya perlukan satu tangan je untuk tewaskan kau. Lalu Garo pun apa lagi kan? Bila Saitama dah cakap macam tu, dia terus menggunakan salah satu kemampuan beliau untuk teleport Saitama ke tempat yang lain. Tapi hampir haprak Saitama relax je, dia pergi tendang portal dimensi yang telah dibuka oleh Garo. Sampai kan Garo sendiri terkejut apa yang telah dilakukan oleh Saitama. Dan lepas dari itu, Saitama pun tak tunggu apa, dia terus meluru ke arah Garo dan telah memberikan satu tumbukan yang cukup padu tepat dekat muka Garo. Sampai kan Garo tercampak jauh dari sana. Tapi relax guys, Garo tak kalah macam tu je. Yang mana lepas dari itu, Garo terus masuk ke dalam portal dimensi dan telah muncul dari belakang untuk menyerang beliau. Tapi secara mengejut, Saitama relax je telah mengalihkan portal dimensi tersebut. Lalu Saitama pun terus menumbuk tepat dekat bahagian bawah kepala Garo. Sambil tu Saitama dicakap dekat Garo, kau lupakan je lah trik-trik bodoh kau tu dan datang cepat dekat aku gunakan penumbuk kau. Kalau itulah apa yang kau panggil sebagai ultimate martial art. Lalu Garo pun balas, trik, kau tahu tak, aku dah menyerap segala teknik dan style yang ada dekat semua tempat. Menggunakan semua teknik-teknik yang ada ni merupakan teknik aku sendiri. Dan Garo pun tak tunggu apalah, dia terus bergerak dengan cukup pantas melalui portal-portal dimensi yang telah dibuka oleh Garo. Lalu Garo pun terus menyerang Saitama bertubi-tubi menggunakan gabungan serangan Roaring Aura Sky Ripping, Water Stream Rock Smashing, Exploding Hype Release, Whirlwind Iron Cutting dan juga Nuclear Fission Gravity Knuckles untuk menyerang Saitama bertubi-tubi. So selepas Garo telah melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Saitama, Garo pun cakap lah, aku boleh lancarkan setiap serangan aku dekat semua tempat. Dengan teknik aku, timing memang susah dan mustahil untuk sesiapa dapat elak. Tapi secara tiba-tiba Saitama ada cakap, aku pun boleh buat benda macam tu. Dan lepas dari itu, Saitama telah pun memasukkan sebelah tangan dia ke dalam tanah dan Saitama telah melancarkan serangan Killer Move Serious Stable Flip. Yang mana akhirnya serangan yang telah dinantikan untuk ke semua pembaca manga One Punch Man versi One Sensei, akhirnya Saitama telah pun menggunakan serangan tersebut dalam pertarungan yang sedang berlaku. Sampaikan Garo sendiri terkejut dengan serangan yang telah dilakukan oleh Saitama, yang mana Saitama telah pun mengeluarkan tanah terbang ke udara. Dan impak dari serangan tersebut, kita dapat tengok planet tersebut seakan dah mula nak hancur. Lalu Saitama pun tak tunggu apalah, dia terus bergerak dengan cukup pantas hingga kan Garo sendiri tak dapat nak berjangka dekat mana keberadaan Saitama sekarang ni. Dan lepas dari itu pun Saitama terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Garo, iaitu Killer Move Series Omni Directional Serious Punch. Tapi sewaktu Saitama nak melancarkan serangan tersebut ke arah Garo, Garo pun cepat-cepat lah kan nak melarikan diri dari Saitama menggunakan portal dimensi. Tapi malangnya Saitama tetap memburu Garo seakan singa yang sedang dalam keadaan kelaparan. Sambil tu kita dapat tengok Garo dah mula berpeluh menandakan dia dalam keadaan ketakutan disebabkan dia tak mampu untuk melarikan diri dari Saitama. Dan Saitama pun telah berjaya untuk
untuk menumbuk Garou. Cumanya Saitama tak berhenti macam tu je. Saitama pun terus dia menyerang Garou lagi bertubi-tubi. Saitama pun tumbuk lah, tumbuk perut lah, tumbuk kepala, tumbuk dagu, tumbuk telur, semua tu. Pergerakan diorang berdua waktu ni memang cukup luar biasa, memang cukup pantas. Dan sampailah satu masa Garou pun cakap lah, aku kena fokus. Apa yang dibuat hanyalah hasil daripada kekuatan fizikal yang cukup luar biasa, dan dia terus menyerang melalui batu-batu yang ada dekat sini. Jadi kalaulah aku berjaya untuk berada dekat tempat yang paling atas dari semua batu ni, dia pasti tak akan mampu untuk bergerak dan buat sesuka hati dia je. Lalu Garou pun tak tunggu apalah. Dia tak tunggu apa lagi, dia pun terus cuba untuk teleport pergi ke tempat yang paling tinggi dari kesemua batu tu. Tapi malangnya sewaktu Garou cuba untuk teleport pergi dari situ, secara tiba-tiba Garou telah pun teleport ke tempat yang salah, sampaikan kepala dia tersangkut dekat permukaan. Disebabkan Garou dah kehilangan arah tuju. Dia seakan seekor serangga yang telah terperangkap dalam satu sangkar dan telah dipermainkan oleh budak-budak. So kiranya sekarang ni Garou memang dah totally tak boleh nak melarikan diri lagi dari Saitama. Dan lepas dari itu pun Saitama terus muncul dan menyerang Garou menggunakan serangan Serious Punch tepat dekat muka Garou. Tapi percaya ataupun tak, Garou masih lagi mampu untuk meneruskan pertarungan. Dia masih lagi mampu untuk bertahan meskipun telah diserang oleh Saitama menggunakan serangan Serious Punch. Lalu Garou pun cakap lah, tak guna, kekuatan dia ni memang terlalu kuat sangat, kekuatan dia tak ada batas. Jadi disebabkan Garou dah tak boleh nak melarikan diri lagi dari Saitama, so Garou pun gamble lah. Dia gamble je untuk berhadapan dengan Saitama dengan cara Garou akan cuba untuk meniru kekuatan tak ada batas yang dimiliki oleh Saitama, sehinggalah dia berjaya untuk memenangi pertarungan tersebut. Dan akhirnya Garou dengan Saitama pun telah berjaya untuk menumbuk tepat ke arah muka antara satu sama lain. Dan chapter 167 pun habis macam tu je. Untuk dalam chapter kali ni memang meremang gila mat. Memang lain macam gila bila Saitama dah mula serius dan all out untuk berhadapan dengan Garou. Cumanya korang jangan lupa tau, walaupun Saitama telah menggunakan kekuatan sebenar beliau untuk menewaskan Garou, tapi Saitama masih lagi bertarung hanya menggunakan sebelah tangan dia je. Korang cuba bayang apa yang akan berlaku kalau Saitama bertarung menggunakan kedua-dua belah tangan beliau. Memang alamatnya menepam maut je lah si Garou tu pergi cari pasal dengan Saitama. Dia ingat Saitama ni level-level macam Puri-Puri Prisoner je ke? Dia lupa kot yang Saitama ni sebenarnya main character dalam anime One Punch Man. Memang kena bantai kau-kau lah si Garou tu. Cumanya ada satu part yang menarik ni kan. Kalau korang tengok, perhatikan betul-betul dekat di hujung panel chapter 167 ni, kelihatan serangan daripada Garou seakan bagi impak terhadap Saitama. Dia seakan telah berjaya untuk mencederakan Saitama. Seakan Saitama telah keluar darah hasil daripada tumbukan daripada Garou. Tapi kita pun masih belum pasti, dan insyaAllah semua tu aku akan cuba untuk borakkan lebih details dalam next video, ok? Tapi apa pun kita tunggu julah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Dan insyaAllah next video aku akan cuba buat teori apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter 168. So korang stay tune je, ok? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.